Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita sambung tutorial kita 10.2, kali ini C, iaitu aplikasi tentang DC motor yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, kenapa bila kita masuk aplikasi kegunaan DC motor, tiba-tiba kita kena belajar sebuah emitter gelung bergerak? Okey, sebab ini ialah emitter, jarum dia ialah disambung pada DC motor sebenarnya, tapi DC motor yang sangat kecil. Okey, isu dia kenapa bila ada kita bagi arus, okey, dia tak berpusing macam motor. Okey, dia akan berhenti. Dia akan bergerak dan dia berhenti pada satu nilai yang tertentu. Jawapan dia simple sahaja, sebab kita ada control spring ataupun spring kawalan. Spring inilah yang akan menahan jarum ini dari terus berputar dan menahan supaya dia berhenti pada magnitude arus yang yang bersesuaian dengan arus yang mengalir. Jadi, kita terus tengok soalan kita yang pertama. Dia kata skala emitter tak seragam disebabkan bentuk magnet yang tidak sesuai. Tak seragam tu macam mana? Nampak tak kosong? Kosong ke satu tu besar. 2, 3, 4 tu makin kecil. Okey. Sebab saya dah beritahu tadi ya, sebelum tu jika kita punya medan magnet kita lurus, okey. So bila masa dekat sini dia kuat, bila dah semakin jauh dia semakin kurang dia punya kekuatan ataupun daya dia. Jadi kita kena buat bentuk yang begini. Dia kata lukiskan bentuk magnet yang sesuai. Inilah bentuk magnet yang sesuai dan corak medan magnet yang dihasilkan. Bentuk yang sesuai ialah melengkung. Dan bentuk medan magnet yang dihasilkan kita namakan dia ialah bentuk jejarian. Okey. Dalam buku ada yang bahasa Inggeris dia kata bentuk radial. Radial. Okey. Dia punya sebab kenapa kita buat dalam bentuk ini sangat simple, iaitu menghasilkan daya. Okey, daya yang seragam sepanjang putaran. Kalau kita nampak 0, 1, 2, 3, 4 makin rapat ni bermaksud daya tak seragam lah. 0 ke 1 tu kenapa besar? Sebab daya dia besar. Sebab tu dia boleh pergi jauh. Okey, 2, 3, 4 tu daya dia dah semakin kurang, tak seragam. Okey, jadi inilah dia bentuk yang kita nak. Yang kedua, mengapakah magnet perlu berbentuk seperti yang dicadangkan? Inilah dia menghasilkan daya yang seragam pada gegelung ataupun pada coil sepanjang putaran. Okey, itu nombor 1, ringkas sahaja. Kita nak tengok nombor 2. Okey, Raja menunjukkan sebuah emitter gelung bergerak. Kalau tengok skala dia seragam. Okey, cadangkan pengubahsuaian yang boleh dilakukan supaya emitter tersebut boleh mengukur arus yang lebih besar dan lebih tepat. Okey, sebelum kita nak menjawab soalan ini, kita tulis dulu apa dia nak. Dia kata boleh apa? Ukur arus besar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, lebih tepat. Kenapa saya tulis benda ni? Ada sebab dia. Jadi kita tengok. Okey, yang pertama, bilangan gegelung. So, seeloknya untuk jawab soalan ini kita buat dalam bentuk jadual. Tetapi lebih sesuai untuk saya tak buat jadual lah. Kalau pelajar sila buat bentuk jadual dalam tutorial. Aspek-aspek kita ialah bilangan gegelung, bentuk magnet kekal, kekerasan spring dan aksesori tambahan untuk meningkatkan kejituan. Okey, dia bagi 4 sahaja. Kita jawab 4 je lah. Okey, bilangan gegelung. Bilangan gegelung nak banyak ke nak sikit? Okey. Bilangan, kita ambil A lah. Bilangan gegelung. Kita nak banyak. Sebab apa? Kenapa nak bilangan gegelung banyak? Supaya kita punya menghasilkan daya. Daya yang lebih besar. Lebih besar. Okey, nampak? Itu A. B, bentuk magnet kekal. B, bentuk magnet kalau kita nampak tadi kat atas ni, bentuk dia rata. Nampak? So kalau boleh bentuk kita nak bentuk magnet kita nak melengkung. Okey, kenapa nak melengkung tadi? Menghasilkan daya yang seragam sepanjang putaran. Kalau tulis penuh. Okey. C, diminta apa tu? Kekerasan spring. So kekerasan spring.
Kenapa nak keras? Kekerasan spring adalah tinggi, lebih keras naik. Kenapa nak kekerasan tinggi? Okey, menghasilkan daya besar. Okey, spring yang keras daya dia lebih besar. Untuk menahan jarum yang daya dia besar tadi tu. Okey, kau tengok lebih kurang jawapan. Okey, dan yang terakhir, aksesori tambahan. Apa nak tambah dekat emitter? Ni. So D. Allah tak muat. Saya buat kat sini lah. Untuk D, menambahkan kejituan, kita letak cermin rata. Ataupun cermin satah. Kenapa nak letak cermin satah? Okey. Untuk mengurangkan ataupun mengelakkan relate parallax. Okey. Macam mana dia nak mengelakkan relate parallax ni? Jangan sekali-kali sebut supaya bacaan lebih tepat, okey? Contoh macam kekerasan spring, supaya boleh mengukur arus yang lebih besar. Jangan sekali-kali kita ulang jawapan seperti soalan. Itu pantang larang untuk jawab soalan esei. Okey, mengurangkan ataupun mengelakkan relate parallax. Macam mana? Ni. Sebenarnya dekat emitter ni dia memang ada cermin. Kat mana cermin tu Nak tengok tak cermin dia? Saya tengok je nampak tak? Ni. Ada satu jalur besi. Ini dah cermin. Okey. Cermin ini kita kena tengok bayang-bayang jarum. Ini form 4 ni. Okey, ni contoh cermin tersebut. Ini jarum. Macam mana kita nak tahu mata kita ni betul-betul tengok dekat 90 darjah dengan jarum? Kalau kita nampak bayang-bayang ataupun imej jarum pada cermin tu, okey, bermaksud mata kita sengit. Jadi kita kena adjust kita punya kepala sehingga jarum dan dia punya imej bayang-bayang dia berada pada satu garisan. Barulah kita boleh baca berapa kat sini dengan lebih tepat dan jitu. Jadi itu sahaja cerita tentang aplikasi DC motor. Sangat simple. Itu sahaja tutorial untuk kali ini. Sekian, terima kasih.